Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Di bulan Ramadan, bila kita buat amalan sunat, pahalanya ibarat amalan fardu. Kalau buat sedekah ibarat zakat, solat sunat ibarat solat fardu. Buat umrah ibarat haji. Semua ibadah fardu kan ada sunatnya. Kalau wajib haji sunatnya umrah. Kalau solat, solat sunat. Kalau wuduk pun ada wuduk sunat. Maksudnya anggota pertama wajib. Anggota kali kedua, ketiga ulang adalah sunat. Puasa wajib ada puasa sunat. Sedekah wajib adalah zakat. Sedekah sunat yang selain daripada itulah kita bagi sedekah masjid dan sebagainya. Jadi setiap amalan fardu mesti ada sebagai backup. Amalan sunat melengkapkan amalan fardu. Namun di bulan Ramadan amalan sunat dinaikkan umpama seperti amalan fardu. Dan amalan fardu umpama melakukannya 70 kali. Solat zuhur tu sekali ya, tapi umpama 70 kali. Sebab itu jika kita faham nilai amalan fardu di bulan Ramadan yang digandakan sampai 70 kali fardu, kita akan bagi tumpuan dan buat sehabis baik untuk amalan fardu. Sebab ramai orang dia jaga tarawih, tapi solat fardu dia buat biasa. Sama juga macam bulan lain. Tak solat jemaah, kemudian solat lambat, tak jaga tentang dari sudut khusyuk. Memang mustahil juga kita nak dapat khusyuk yang tak ingat apa-apa melainkan solat. Oh, Masya Allah. Rupanya ramai juga tengah live ya. Dalam dekat 2000. Oh, saya ni tak tengok daripada tadi. Masya Allah. Ada lebih kurang dalam 3,500 yang hadir ni. Lebih dari 3,500. Oh, ada yang tanya kat mana? Saya di Port Dickson. Nak datang ke? Tak tahu yang tanya tu daripada mana. Masya Allah, Allahu Akbar. Dik, sebab Ustazah duk pandang belah ni je, kamu alih sini juga. Ustazah malu nak pandang belah lelaki ni. Awak alih juga. Sebab tu pusing belah sini je. Jadi, kamu alih TikTok pun sini. Sebab TikTok pun ramai juga rupanya, 1.7. Gitu. Jadi, lebih kurang 3,500 yang hadir ni, Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Jadi, di bulan Ramadan ini, kadang-kadang kita hari pertama, hari kedua semangat lagi buat sunat ni. 10 hari awal rajin lagi buat tarawih ni. Memang tarawih hanya ada pada bulan Ramadan dan memang kita kena ambil berat. Cuba jangan tinggalkan walaupun satu malam tarawih. Subhanallah. Sebab barang siapa yang, tetapi sebenarnya hadis Nabi ni, bila ditanya tentang amalan untuk dapat Lailatul Qadar, sekurang-kurangnya apa dia? Solat Isya dan solat subuh berjemaah. Sekurang-kurangnya solat Isya dan solat subuh berjemaah dah dapat dah kelebihan malam Lailatul Qadar. Jadi subhanallah, ini disebut di dalam hadis Nabi ni bila dibicarakan tentang Lailatul Qadar. Kenapa Nabi beri ada amalan yang minimum? Sebab di kalangan kita ni ada yang memang dia semangat awal je. Yang sunat-sunat yang berat-berat tu. Tapi lepas tu dia dah kendur dah macam bulan yang lain. Tapi Nabi nak pujuk juga kita ni, sekurang-kurangnya untuk kamu mendapatkan Lailatul Qadar, mesti solat Isya dan solat subuh berjemaah. Tak disebutkan pun tarawih. Ini bukan saya nak bagi, kalau gitu tak payah tarawih lah. Siapa yang tarawih, siapa yang bangun malam tahajud, bangun malam untuk baca Quran dan sebagainya, sudah tentu ia akan dapat lebih lagi. Dan kita pun tak jamin sekurang-kurang tu sebenarnya dapat ke tak, tapi Nabi beri harapan pada kita. Sebab itulah lepas kita buka puasa kat rumah ke, kat kedai makan ke, kat mana-mana ke, usahakan Isya itu solat berjemaah. Dan bagi wanita juga afdal di masjid. Yang ni satu perkara yang bila nak Ramadan jadi gaduh dan ada yang kemurungan. Makcik-makcik kemurungan. Ada yang kata, Ustazah, mak saya sedang berduka, sedih, kemurungan. Kenapa? Sebab ada, saya tak sebutlah ustaz ke ustazah, tapi pendakwah kata, makcik, semayang dekat masjid ni, baik semayang kat rumah, baru dapat pahala. Orang perempuan main masjid, dia semayang sah, tapi pahala tak dapat. Ada soalannya cakap macam tu. Tuan-puan sekalian, kita kena mengkaji dan memahami
apabila Nabi menjawab kepada wanita yang bertanya, yang afdal kamu solat di rumah kamu, di bilik kamu, Nabi jawab berdasarkan kondisi wanita tersebut. Tetapi dalam banyak keadaan juga, pernah seorang isteri pada Saidina Umar tanya Nabi, mengadu yang Saidina Umar ni cemburu dan tak bagi dia solat di masjid. Lalu Nabi naik mimbar, Nabi cakap, jangan kamu halang wanita kamu ke rumah Allah. Isteri-isteri Nabi pun solat di masjid. Dan kalau kita pergi ke Makkah Madinah sekarang pun, siapa pernah pergi Makkah Madinah? Angkat tangan siapa dah pernah pergi umrah haji. Tempat solat perempuan dengan tempat solat lelaki sama banyak, betul tak? Solat Jumaat pun sama banyak. Dekat luar tu berebut-rebutlah perempuan lelaki dan tak ada halangan. Di Masjidil Haram pun sama banyak. Tak adalah ruang solat muslimat kecil ke kita di Malaysia sebab ruang yang terhad. Jadi yang perempuan kecil, yang lelaki besar. Tapi kalau di sana, kerana itulah sunnah yang berlaku daripada zaman Nabi lagi. Bahkan pada bulan Ramadan, Nabi ada tanya. Nabi jumpa ada satu tali. Dan ini ada yang sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin yang kita baca pagi-pagi tu. Nabi tengok ada tali yang merintangi antara dua tiang. Lepas tu Nabi bertanya, ini tali apa? Di Masjid Nabawi. Dalam Masjid Nabawi. Yang merintangi antara dua tiang. Nabi tanya, ini tali siapa dan untuk apa? Lalu sahabat pun menjawab, ini tali isterimu Zainab. Kenapa? Kenapa ada tali? Apabila dia berdiri terlalu lama, maka itulah tali yang akan menghalang daripada dia jatuh. Terlalu lama ni bukan macam kita ya. Isteri Nabi, para sahabat, bila solat, ada sahabat Nabi kalau Sayyidina Osman, dia khatam Al-Quran dalam solat 30 juzuk. Lama mana berdiri nak habis 30 juzuk tu? Kita satu juzuk satu malam pun kita tahu masjid tu buat satu juzuk malam lari. Kita dengar ada masjid kat Qaryah tu, dia memang ulang Qul Allah, Qul Azbina, Qul Abi Falak, kan surah-surah tu. Oh, penuh masjid tu. Masya Allah. Dengar masjid tu buat 20 rakaat, oh lagi. Kan? Tersalah pula, tak tahu buat 20 rakaat, tersalah. Kan? Jadi esok tak datang dah. Allahu Akbar. Nabi tahu di kalangan umatnya termasuk kita, ada yang sangat lemah dan sangat berat untuk memperbanyakkan kuantiti ibadah. Jadi bagi kita yang lemah untuk banyakkan ibadah ni, kita kena kejar kualiti. Walaupun sikit tapi berkualiti. Oh, bunyi macam sedap je tu kan. Pilih kedua lah. Yang terbaik, kuantiti banyak, berkualiti. Sekarang dah masuk isyak kan? Kita bagi laluan azan ke? Ya, okey. Terus ataupun bagi laluan azan? Silakan. Terus ya? Okey, Masya Allah. Boleh je, dua-dua pun boleh. Okey ya. Subhanallah, muslimin muslimat. Bila kita sebut berkaitan, oh, Masya Allah, sekarang dah jadi 4,000 lebih. Terima kasih yang hadir. Jarang ni, mungkin sebab ramai juga nak buat persiapan untuk Ramadan. Tak, biasa kita keluar maghrib paling tinggi pun dah 2,000 lebih. Sekarang dah jadi 4,000 lebih. Masya Allah, terima kasih. Lagipun dah berapa hari Ustazah tak ada live. Dah ramai yang rindu juga ni. Sebab tak sihat, dah 2-3 hari dah tak live. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Antara amalan fardu yang kita boleh buat di bulan Ramadan, bayar zakat. Memang kita akan bayar zakat fitrah tu, tapi zakat-zakat yang lain. Sebab buat amalan fardu di bulan Ramadan je digandakan. Begitu banyak, begitu besar. Amalan fardu yang lain, kita jaga solat. Apa lagi kefarduan yang lain? Dah tak ada dah. Tu je fardu, wajib. Tutup aurat. Zakat, kita dah sebut. Haji tak ada di bulan Ramadan. Tapi buat umrah di bulan Ramadan umpama seperti apa? Menunaikan haji. Memang ada kelebihan khusus. Sebab tu orang berebut untuk buat umrah di bulan Ramadan. Okey, sekarang kita nak baca hadis yang seterusnya. Masya Allah. Ini daripada hadis Nabi. Umratun fi Ramadan ta'dilu bihajjati. Atau qala haji ma'i. Melaksanakan umrah pada bulan Ramadan menyamai haji. Atau dalam satu riwayat lain, mengerjakan haji bersamaku. Okey, sekarang kita nak baca hadis berkenaan dengan 5 keistimewaan pada bulan Ramadan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Dan bila kita faham tentang 5, saya nak sebut balik, minta maaf ya. Pasal wanita solat di masjid.
Sebab itu ada pendapat, dan antara pendapat yang masyhur, yang dimasyhurkan, dan bukanlah pendapat asal daripada Dr. Yusuf Al-Qaradawi, tapi dimasyhurkan balik, disebut bila Dr. Yusuf Al-Qaradawi, almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi, menjawab persoalan wanita solat di masjid. Lalu beliau pun menukilkanlah pendapat-pendapat ulama sekian-sekian yang muktabar daripada kitab-kitab, daripada dalil-dalil. Kesimpulannya adalah afdal seorang wanita itu solatnya di masjid dengan syarat tidak mengabaikan tanggungjawabnya, tidak menimbulkan fitnah, kemudian menambahkan lagi khusyuk dan menambahkan lagi ibadah-ibadah.